Kita mulakan sekolah isu semasa pada hari ini bersama dengan Sebarang dan juga Sepali dengan Bukan Imam Badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Ni hao ma nalarikia. Como está e bonjour e kaifa halu anyong. Vigat, ladies and gentlemen, sawadika, kutai medai, kutai mai lai. Dan ini hab, matilah hab masuk pintu keluar. Terima kasih kerana menjawab soalan tingkat bersama dengan saya pada hari ini, ahli-ahli kabinet, ahli-ahli Dewan Parlimen yang berada di belah sana. Saya punya rakan seperjuangan dalam politik. Apa khabar Datuk Seri Pali? Sila perkenalkan diri dulu. Alright, thank you Datuk Seri Badang. Pui Badang, Seri Pui Badang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, good evening, selamat petang to all warga Pelasyan dan juga Sebadang yang ada dekat sana. Hari ini Cikgu Pali broadcast daripada Wangsa Maju ya, bukan dekat Kuantan. Selamat datang ke bukan seminar, bukan kelas, tapi selamat datang ke sekolah apa Badang? Isu semasa. Isu semasa. InsyaAllah Sepali akan cerita pasal 2-3 isu semasa dan Sebadang juga akan kongsikan kepada you all pasal 2-3 isu semasa. Bila sebut isu semasa ni Badang, maksudnya benda ni berlaku dekat sekeliling kita. Benda yang diorang tengok dekat TikTok, dekat Twitter, itulah yang kita nak share hari ni Badang. Okay, saya nak bagi satu contoh boleh? Datuk Pali boleh? Sila. Saya nak bagi satu contohnya macam yang hari tu, yang ada rider Food Panda kena pukul ramai-ramai tu. Itu isu semasa kan? Betul. Itulah isu semasa yang kita nak bincang hari ni. Lepas tu ada isu pasal perempuan rampas laki orang. Itu ke isu semasa dia hari ni? Itu isu setiap masa. Saya rasa rakyat Malaysia, kita harus mengambil satu paradigm shift in order to change our mentality. Sebab apa saya dengan Sepali kadang-kadang rasa kecewa? Sebab apa? Anak muda lebih peka dengan isu-isu yang tidak membawa manfaat dari segi jangka masa panjang, yang hanya sekadar untuk mengambil tahu, jaga tipi kain orang, tapi you tak dapat apa-apa hasil. Betul. Sebab level isu semasa anak muda sekarang ni semuanya picisan. Semuanya adalah cerita-cerita yang lebih kepada gosip. Siapa betul, siapa salah, siapa tumbuk siapa, siapa yang WhatsApp laki siapa dulu, siapa yang pernah curang dulu. Itu je isu semasa korang. Di mana hari ini saya dan juga Sefali akan membawakan kepada anda apakah isu-isu yang sebenarnya berlaku yang menjejaskan taraf kehidupan masyarakat di seluruh Malaysia. Boleh? Datuk Pali, kita mulakan hari ini. Saya mulakan dulu kan? Silakan. Pelasyan, ni okay, by the way saya nak ambil peluang dan sedikit orang kata kesempatan dalam kesempitan ini nak mengucapkan terima kasih kepada Sefali kerana sudi berduet dengan saya dan yelah betul lah dia handsome lah. Macam mana guys? Macam mana Sebadang nak fight macam ni kan? Ke Sebadang kena operate muka Tak cukup handsome ke Sebadang kau ni? Ini pun isu semasa juga ni. Sebadang dah kena cuci muka pakai klorok. Kau ajar lebih-lebih. Okey, terbaik. So hari ni saya rasa yang join adalah student form 4, student form 5, and regardless of awak ambil subjek apa, awak diterima sebab isu semasa ni kena ingat. Isu semasa ni bukan untuk budak ekonomi je. Nak beli rumah, nak beli barang, nak isi minyak, nak bayar bil elektrik, nak bayar bil perubatan, bukan budak ekonomi je yang kena. Budak biologi pun kena sekali. Budak chemistry pun kena sekali. Faham semua orang? Terbaik. So, Sepali, hari ni berapa isu kita akan bawa Sepali? Sepali akan ada berapa isu? 2, 3 lebih kurang? Saya prepare 3 isu tapi kita tengok masa lah. Tengok pace orang macam mana Badang. Kalau intense kita punya discussion tu mungkin 1, mungkin 2. Baik. Kita sharekan dulu dengan Pelasyan-Pelasyan kita apakah isu-isu semasa. Okey, boleh Sebadang mulakan dulu Pelasyan? Lepas tu Sebadang akan part. And by the way, saya dan juga Sefali akan sama-sama bagi pendapat, okay? Dan juga kita orang akan kupaskan isu ini satu persatu. So saya sentuh isu yang pertama. Saya ambil satu ciapan. Satu ciapan dari social media, Twitter. Daripada seorang saudari. Saya tidak mengambil di mana-mana blog ekonomi. Tetapi saya ambil satu tweet daripada seorang wanita di Twitter. Iaitu apa? Pelasyan boleh nampak? Okey. Yang pertama kepada saudari Fazilah Mamat. Saya percaya dia adalah anak kepada Fazilah Kamsah. Isunya apa di sini?
Nasi kat kantin sekolah anak dah naik harga. Tahun lepas nasi plus ayam RM3. Dulu RM3 dapat nasi, dapat ayam. Tapi sekarang dah jadi RM4.50. Persoalan saya yang pertama, adakah anda mengalami masalah isu yang sama? Ini perkara. Ini adalah satu isu yang menjejaskan kuasa beli kita sebagai seorang pelajar. Kita tak kerja betul, kita mengharapkan duit mak ayah. Dulu mama bagi RM5 cukup, sekarang RM5 habis begitu sahaja. So saya nak tahu dulu, purata duit belanja anda berapa ringgit? Maksudnya kalau mama bagi sehari duit, okey, RM5, RM4, ada yang RM6. Okey. Pelasya, saya nak ajar awak satu trik dalam ekonomi boleh? Kalau ada, okey, ada tak yang cakap duit belanja RM5? Ada yang cakap duit belanja 10? Ada tak yang cakap duit belanja 15? Ada tak yang cakap duit belanja 7? Saya tak boleh nak sebut semua. So kalau saya puratakan, boleh tak kalau saya cakap majoriti pelajar-pelajar di Malaysia membelanjakan RM5 sehari? Boleh ke? Because we have around 800,000 students, so saya assume majority yang berbelanja di sekolah RM5. So kepada anda yang ada RM10, jangan terasa sebab ini purata. Okay? Cantik. Oh, Pali. Pali dulu belanja berapa ringgit sehari, Pali? Saya dulu masa sekolah rendah, ingat ya darjah 1 RM1. Tiba-tiba darjah 2, mak bagi RM1.20. Sampai pada darjah 6, ternyata 1, RM3 sampai lah form 5. RM3 lah, sama. Sama. RM3 tu dapat macam-macam lagi. Ya, dulu kita orang RM3, the value is very, very big. Tapi tak apa, nanti kita akan kupaskan kenapa RM3 nilainya jadi kecil dan kenapa nilai RM3 ni tak constant. Why the value differ? Kenapa value dia berubah? Okay? So, boleh tak saya nak tahu dulu, kalau awak rasa ini adalah isu yang awak hadapi di sekolah, apakah contoh makanan-makanan yang naik? Dan kalau boleh, bagi figure yang agak tepat, berapakah perubahan dia? Okey. Roti sausage. Dulu RM1 dapat 1, sekarang dah jadi RM1.50. Wow. Dulu popiah nasi lemak RM1.50, sekarang RM2.50. Okey, lagi. Ayam kecil RM3. Sosis belah 4. Air kotak RM1 jadi RM1.20. Roti gardenia RM1 jadi RM1. Mihun sup RM3. Sebelum ni RM2. Harga fry sama tapi kuantiti berbeza. Mihun RM RM2. Okey. Terbaik. Nugget dulu 1 dapat 2. RM1.40 dapat 2. Dengan cerita dia order nasi tadi. Allahuakbar. Saya hantar nasi Nasi apa kau bawa ni? Sup ayam kampung. Astaghfirullahalazim. Dan cerita nasi kat kantin saya bawa nasi lah. Tunjuk sikit. Ini adalah hasil Sedapnya. Meh datang masih maju. Boleh jaga wadah boleh. Jaga wadah. Okay. So now, first, Plashen, boleh tak kalau sebadang nak share dengan awak bagaimana kita nak tengok berapakah peratus perubahan harga dia? Boleh sebadang aja? Boleh sebadang aja macam mana kita nak tukar? Okey, sebab kadang-kadang bila kita belajar ekonomi, ahli-ahli politik ataupun orang-orang yang pakar dalam ekonomi, dia orang kadang-kadang tak sebut exact figure, dia orang akan sebut dalam percentage. So now boleh sebadang tahu, dulu harga berapa? Dulu harga dia RM RM3, betul? Which is nasi pluskan dengan ayam, you get RM3 before. But now, harga baru, new price. Berapa harga baru dia sekarang? Harga baru dia adalah RM4.50. Bermaksud, dia punya peningkatan adalah sebanyak RM1.50. Betul? Peningkatan sebanyak RM1.50. Kalau kita nak tukar dalam percentage, sebab kadang-kadang orang akan cakap, alah RM1.50 pun nenek saya boleh bayar. Tapi kalau kita nak ikutkan kiraan dalam ekonomi, kita akan kira macam mana? Kita akan ambilkan price baru, new price, you minus by previous price, and then you divide it by previous price, and then you multiply by 100. Now, boleh sebenarnya tahu berapakah harga baru? Harga baru berapa? Semua orang tolong tekan kalkulator. Harga baru berapa? What is the new price? The new price is 450. So 450 you tolakkan dengan berapa? You tolakkan dengan harga lama. Berapa harga lama?
RM3. Dibahagikan dengan berapa? Dibahagikan dengan 45% atau dibahagikan dengan 3? Dibahagikan dengan 3, didarabkan dengan 100. Boleh tak tolong tekan kalkulator berapa persen you dapat? Okey, tekan kalkulator satu-satu. Tekan kalkulator pun tak tahu ke? RM4.05 ditolakkan dengan 3. Dibahagikan dengan 3. Didarabkan dengan 100. 50%. Betul? Okey. So, pelajar sekalian, saya nak tanya semua orang. Harga makanan di kantin sekolah berlaku peningkatan sebanyak berapa peratus? 50%. Simple maths. Kalau RM1, okey, naik jadi RM1.50. Betul? Faham maksud sepadang? So, ini menunjukkan harga-harga di kantin sekolah mula meningkat kepada 50%. Okey. Dan saya nak tanya, adakah anda, kita kena tahu, adakah ini isu ataupun tidak isu? Kita kena tanya dulu kepada pelajar sekolah. Adakah anda terkesan? Ke awak anggap benda ni normal? Apa pandangan anda? Terkesan ini isu. Ada bawa isu ni pergi ke high council? Aku kaplah kamu. Ada? Oh, ada yang membantah. Okey. Dan mak ayah awak tahu tak benda ni? So, kalau ikutkan fikiran logik saya, kalau mama bagi duit belanja awak RM5 dan kalau awak nak makan nasi dengan ayam, betul lah awak kena bayar guna RM5, akak tu bagi baki 50%. Betul? Dulu, nasi ayam RM3, RM5 bayar pulang balik RM2. Betul? RM2 boleh buat beli air. Now, sekarang saya nak tanya kamu nak minum air pipe ke, dek? Takkan kita mesti nak minum air sirap kantin, betul? Pasal sedap. Dia ambil dalam baldi itu, saya tahu. Dia akan kaut dalam. Kau besar kan? Kan dia bancuh banyak-banyak kan? Tak pun macam zaman sekolah Sebadang, dia punya air sirap tu dia memang bancuh dalam tu. Okay. So guys, yang pertama, apa yang Sebadang ajar awak, bila awak tengok ada apa-apa perubahan harga, first you can calculate what is the percentage of increment of the price. Berapakah peningkatan harga dia? So kita dah tahu. So sekarang secara konklusinya, harga makan di kantin sekolah meningkat sebanyak berapa peratus? Sebanyak 50%. So persoalan Sebadang sekarang kepada anda, siapakah yang terjejas dalam isu ini? Takkan tiba-tiba pegawai polis pula. Siapakah yang terkesan? Yang terkesan yang pertama sekali adalah kepada pelajar dan juga of course ibu bapa. Because dalam ekonomi, bila ada isu, we must know what is the issue. Second, who are affected. So in this story, yang terkesan is your parents and you. Betul? Cantik. Tapi sebenarnya nak tanya dia, apakah sebab, what is the main reason why? Kenapa harga boleh naik? Sebab berlaku satu penyakit dalam ekonomi, kita panggil dia sebagai apa? Inflasi atau deflasi. Berjaga-jaga. Yes. Because negara mengalami apa? Mengalami inflasi. Cuma, saya percaya Sepali pun akan bersetuju dengan kenyataan saya. Acik kantin naikkan harga bukan sebab dia jahat. Betul, Pali? Bukan sebab dia jahat. Bukan sebab jahat. Bukannya pasal dia nak cekak duit awak. Berapa ringgit sangatlah duit awak. Betul? Ya. Makcik tu nak makan juga. Makcik pun nak minta maaf. Makcik tu pun ada anak-anak yang nak disara. Okay? So sekarang ni the main reason yang menyebabkan acik tu terpaksa naikkan harga bukan disebabkan motif dia nak tamak, tetapi disebabkan berlaku satu penyakit iaitu inflasi. Cuma inflasi kategori apa? Kita panggil sebagai inflasi tolakan kos. Saya minta semua orang tolong sebut di bibir inflasi apa? Inflasi tolakan kos. Saya nak tanya awak, kalau acik tu nak buat roti telur, betul tak dia kena beli telur dulu? Betul? Dia kena beli roti Gardenia dulu.
Dia kena pergi beli hotdog dulu. Dia kena beli minyak masak. Pelasian sekalian, saya just nak bagi tahu. Sekarang ni global. Secara orang kata relatifnya, dunia sekarang ni mengalami masalah chain of supply. Apa isu sekarang ni? Telur makin banyak ke telur makin sikit sekarang ni? Telur makin sikit. Okay? So, bila telur makin sikit, persaingan untuk dapatkan telur tu sangat-sangat kuat. Menyebabkan supplier terpaksa naikkan harga pasal barang makin sikit. So, harga naik secara tidak langsung. So, katakanlah kalau dulu sepapan RM12, sekarang sepapan dah jadi RM15. So, betul tak berlaku peningkatan RM3? Takkan acik tu nak jual harga sama? Dia meniaga dia bukan buka rumah kebajikan. Maka dia terpaksa naikkan harga secara tidak langsung sebab dia nak jaga margin keuntungan. Kalau margin dia adalah 30%, dia nak pastikan dia dapat untung 30%, bukan 40%. So, sepadan buktikan awak dekat sini, ingat, mengalami inflasi di mana harga barang ataupun perkhidmatan meningkat secara apa? Secara berterusan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita panggil dia sebagai inflasi apa? Berlaku inflasi, sepadan cakap apa tadi? Inflasi tolakan apa tadi? Inflasi tolak-tolak jatuh ke inflasi tolakan kos? Inflasi tolakan kos. Kenapa pengeluar naikkan harga? Kenapa pengeluar naikkan harga? Sebab bahan mentah makin mahal ke makin murah? Yes, kerana kos bahan mentah meningkat. Macam mana kos bahan mentah makin meningkat? Sebab kesukaran untuk dapatkan bahan mentah. So, maksudnya sekarang ni telur dah jadi benda rare, betul? Nak dapat telur jadi benda rare. So, bila macam tu, firma dia cakap, Allahu Akbar, supplier dah naikkan harga. Takkan kita nak kekalkan harga? Kita pun terpaksa naikkan harga. Faham semua orang? Boleh. So, saya just nak sampaikan satu perkara. Saya rasa student ekonomi akan jadi student yang lebih memahami. Okey, macam mana saya nak cakap? Saya rasa Sefali pun setuju. Student ekonomi adalah student yang tak semua masalah harga ni dia akan marah dan dia juga melenting. Sebab dia faham, ini adalah normaliti dalam ekonomi yang kita tahu harga barang keperluan makin lama makin mahal. Dan saya bersetuju sangat-sangat kuat iaitu apa? Barang-barang Gucci, tak kisahlah kereta Ferrari ke, benda tu makin lama akan depreciate. Tapi kalau you tengok harga bawang, harga beras, or even harga gula sekalipun, tiap-tiap tahun akan ada peningkatan. Walaupun kita nampak naik 10 sen, naik 20 sen. But please ask yourself, another 50 years to come, saya percaya satu pack gula boleh jadi RM12, RM10. Very, very expensive. Faham? Yes. So, apakah solution dia? Bila belajar ekonomi ni, first kita kena tahu apa yang berlaku. Isu dia adalah harga mahal di kantin. Siapa yang terkesan? Pelajar dan ibu bapa. Kenapa boleh naik harga? Kita dah bagi tahu. Pasal kos bahan mentah makin mahal. So, apakah solution dia? Apakah solution dia? Perlu tak kerajaan campur tangan? Ke kerajaan duduk goyang memancing dalam rumah dia? Takkan dia diam? Yes, kerajaan akan membuat pemantauan atau kerajaan akan menyantau. Jawab betul-betul Kau jangan buat main. Kerajaan memantau harga makanan di kantin. Yang kedua, pernah dengar perkataan subsidi? Subsidi ni bantuan ke beban? Yes. Kerajaan beri subsidi. Ataupun bantuan kepada penjual makanan di sekolah. Boleh? Ataupun yang ketiga, apa yang dia boleh buat adalah turunkan kadar cukai. Sebab ada sesetengah barang yang menyebabkan harga barang jadi mahal based on tax. Boleh juga disebabkan oleh harga minyak. So just to remember,
Apa-apa isu mesti ada kesan, mesti ada sebab dia dan mesti ada solution dia. Betul? Cantik. Dan saya rasa saya akan tutup jawapan saya yang terakhir untuk saya pass kepada Sefali untuk bawa isu semasa yang seterusnya. Saya tak ada nampak satu pun manusia yang bagi saya jawapan yang tak terlalu ekonomi. Semua orang mengharapkan saya jawab apa? Okey, bagi subsidi, memantau, menurunkan cukai. Saya nak tahu apakah yang kita boleh buat untuk kita lawan harga kantin di sekolah. Jawapan saya adalah bukan kita bawa bekal makanan pergi ke sekolah. Sebab tu saya suka belajar ekonomi. Benda-benda kecil macam ni boleh dijadikan satu jawapan. Guys, awak nak tengok tak harga boleh tak kita turunkan harga nasi ayam tu daripada RM4.5 ke RM3? Nak buat? Nak try? Nak try? Boleh ke tak? Can we do it? You nak try buat? Okey, set dalam sekolah, bagi tahu semua kelas. Semua pelajar, esok jangan makan dekat kantin. Semua bawa bekal. Boleh kira macam boikot, betul? Tetapi ini adalah satu pesanan kepada Acik Kantin, turunkanlah harga. Kalau tidak, kita bawa bekal. So, bila kita kurangkan permintaan, which mean kita bawa bekal sendiri, so kita kurang membeli dekat sana, menyebabkan dia terpaksa turunkan harga. So, jawapan saya terakhir dekat sini, saya akan tulis apa? Okay, menggalakkan budaya bawa bekal ke sekolah. Kelasien, boleh tak tolong share dengan Sebadang? Kalau dalam kelas awak ada 40 orang, selalu berapa orang bawa bekal? Betul tak sampai 10 orang, betul? Saya rasa paling-paling pun 3, 4, 5. Sefali pun tak bawa bekal. Budak lelaki malu bawa bekal Sebadang. Kita lelaki orang mah. Kata anak mak. Yes, terbaik. Lelaki. Botol air pun tak bawa. Botol air pun tak bawa. Betul, buat malu je. Aduh. Okay, terbaik. Bukan, maybe Pali, kita tak, okay, sorry saya rasa Pali pun setuju. Kenapa kita tak suka bawa bekal? Kadang-kadang ada member ni yang pelahap, jenis yang tak bawa duit, kan? Lepas tu tumpang simpati makanan kita. Mak kita masak untuk kita, kau boleh datang, faham? Dah lah ambil separuh, kalau mama masak burger, dia punya gigit tu sebaham. Kan kalau aku bergaduh kan, tak bertegur. Okay, so sekarang ni, ladies and gentlemen, antara isunya adalah sekolah punya makanan makin mahal. So faham semua isu yang pertama? Ini baru isu. Terbaik. So now I'm going to pass the mic to Sir Pali. Dipersilakan. Apakah isu semasa yang dibawakan oleh Sir Pali? Baik, terima kasih Sebadang. Saya suka tahu budak-budak ni belajar ekonomi Sebadang dan juga adik-adik semua kat rumah tu. Sebab bila kita belajar ekonomi, kita akan lebihkan bertindak daripada bercakap. Betul tak? Kan? Contohnya macam tadi cerita pasal barang naik. Kalau budak tak faham ekonomi kan, diorang ni akan terus jadi apa? Terus mengamuk kan? Post dekat Twitter, tweet sana, buat status WhatsApp, marah makcik kantin dan sebagainya. Tapi budak ekonomi dia akan fikir dulu. Dia akan fikir kenapa masalah tu berlaku, kemudian dia akan fikir apakah solution yang dia boleh buat untuk overcome masalah tu. Betul tak? Dan saya suka contoh Sebadang tadi, kalau harga barang tu naik, harga barang makanan kat sekolah naik, so solutionnya you bawa bekal kat sekolah. Sebab apa adik-adik? Kalau kita spend duit kita, kita bagi duit kita dekat makcik kantin tu, duit ni dia sebenarnya adalah satu undi tau. Kalau awak bagi duit tu kepada makcik kantin, meaning that indirectly you are telling makcik kantin, saya bersetuju harga nasi lemak ni naik sebanyak RM1.50. Dan makcik tu macam cakap, okey, rupanya semua okey je naikkan harga barang. Patutnya kita naikkan barang tu lama dah. Nampak tak macam tu? So, Pali aku baru perasan, dia macam undi Ya, dia macam undi. Our money is a vote. Alright, so kita sebagai student yang belajar ekonomi, sebab itulah saya dan saya rasa Sebadang pun setuju juga. Kalau kita Badang, kalau boleh nak semua orang belajar ekonomi. Sebab apa? Awak tak boleh lari daripada ekonomi. Awak pergi beli barang dekat sekolah itu ekonomi, mak kita bagi duit duit poket di sekolah itu ekonomi, awak join kelas MC Plus itu adalah ekonomi. So sepatutnya semua orang kena belajar ekonomi. Barulah semua orang boleh berfikir secara rasional and tak terlalu kata orang tu taklah terbawa-bawa perasaan marah tu. Okey, baik. So cikgu nak
teruskan dengan isu yang kedua. And isu yang kedua ni, dia sangat-sangat berkait rapat dengan apa yang Sebadang share tadi. Semalam cikgu tengok-tengok kat Twitter kan benda, aku nak cakap pasal isu semasa ni. So saya tengok kat Twitter, saya browsing around dekat Google dan sebagainya. And saya terjumpa satu berita daripada portal berita mana, FMT ya. Free Malaysia Today. Apa ni? Hello. Okay. Baik, jom patah balik ke sini. Baik, saya tengok satu berita. Tajuk berita tu, harga sayur naik 160%. Dakwa Persatuan Pengguna. Ini Persatuan Pengguna daripada Penang. Persatuan Pengguna Penang ni adalah persatuan pengguna yang paling aktif sekali. Dia cakap apa? Sayur ni banyak naik harga. And yang paling teruk sekali ada sayur tu naik sampai 160%. Tadi Sebadang dah ajar awak buat calculation, betul tak? 160% ni adik-adik, dia banyak ke sikit? Katakanlah kita cakap pasal sayur apa sayur apa yang korang suka makan, budak sekarang tak suka makan sayur. Sawi lah katakan sawi. Dia suka ni Bali, dia suka ketum, bah. Ketumbar. Ni orang utara suka makan ni, ulam ni. Okey, baik. Saya tak nak cakap pasal ketumbar lah, saya cakap pasal sawi ya. Katakanlah sawi tu, harga dia sebelum ni RM10 1 kg. RM10 1 kg. 160% tu, berapa ringgit? 160% ni adik-adik sama dengan berapa persen? Kira. Jom kita kira macam Sebadang di calculation tadi. P1 kita tak tahu lagi. Tolak P0 kita harga lama RM10. Bahagikan dengan P0 RM10. Darabkan dengan 100%. Kita dapat 160%. Betul tak? Betul tak? So, you bawakan 100 sebelah sini, dia jadi 1.6. Darabkan dengan 10. And then tambahkan dengan 10. Kita dapat P1. And you all dapat harga baru sawi tu sebanyak RM26. Mak ai. Harga asalnya RM10 naik jadi RM26. Ini lebih daripada 1 kali ganda. Mungkin ada yang cakap, alah cikgu RM26 je kan. Saya bukannya makan sayur sangat pun. Tak ada orang yang terkesan lah. Tak ada siapa perasan lah kalau harga sawi naik macam ni. Silap. Jom kita buat comparison. Kalau harga sayur tu RM10 sekilo, and kita assume lah seminggu kita beli 1 kg sawi. 1 kg sawi. So maksudnya 4 minggu sebulan awak darabkan 4, awak spend berapa ringgit tu, Dik? Awak spend sebanyak RM40 untuk sawi sahaja sebulan. Cuba kita darabkan 260 ni tadi dengan 4 bulan, dia dapat berapa? RM104, betul tak? Adik-adik, daripada 40 pergi ke 104. Berapa ringgit beza tu? RM64. RM64 ni macam-macam benda boleh buat, Dik. Betul tak? So inilah yang dipanggil sebagai apa? Inilah yang dipanggil sebagai inflasi. Jom kita berfikir sebagai student ekonomi. Okay, sebagai student ekonomi, siapa sebenarnya yang tentukan harga barang ni, kan? Janganlah tu marah, apalah kerajaan ni tak bertindak, apalah kerajaan ni biarkan duit rakyat beli barang pada harga mahal, apalah harga Yahudi juga yang salah, yang jual tu Melayu, Yahudi yang salah. Kan? So, Yahudi pun tiba-tiba tengah makan tersedak, oi. Ya. Sian orang Yahudi, bangsa paling malang kat dunia. Asyik orang salahkan dia. So, harga ya Rabbi. So, jom kita fikir sikit. Sebenarnya harga sawi ni tadi, siapa yang tentukan? Yang you terus nak marah kerajaan, adakah kerajaan Menteri Perdagangan dan Keterjaminan Perdagangan, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. Aku dah pening lah asyik tukar nama kementerian je. Adakah dia cakap, okey, kita naikkan harga sawi jadi RM26? Macam tu ke? Tak. Bukan kerajaan yang set harga barang tu. Ingat tak, ekonomi kita bukan mengamalkan sistem ekonomi perancangan pusat. Kita bukan negara komunis. Negara kita mengamalkan, walaupun kita sistem campuran, kita mengamalkan sistem apa? Sistem pasaran bebas. Kita punya pasaran ni sangat bebas. Maksudnya apa? Harga barang tu tak ditentukan oleh kerajaan, bukan ditentukan oleh peniaga, bukan ditentukan oleh awak sebagai pengguna, tapi harga barang tu ditentukan oleh pasaran. Okey? Oleh pasaran. Pasaran melalui apa, guys? Bila kita cakap dia melalui pasaran, maksudnya harga barang tu ditentukan melalui mekanisme harga.
Pernah dengar tak mekanisme harga? Mekanisme harga ni maksudnya apa? Interaksi antara pengguna dan juga penjual. Ya, interaction antara demand dan supply, permintaan dan juga penawaran. Alright, jom kita tengok macam mana benda ini berlaku. Okey, macam mana benda ni berlaku. Jap. Persoalan yang kedua, lupa nak sebut persoalan yang kedua, kenapa harga barang tu boleh naik, boleh turun? Kenapa dulu sawi tu minggu lepas, baru saya beli sawi tu minggu lepas RM10. Kenapa tiba-tiba hari ni jadi RM26? Tangan siapa yang duk gatal jadi naikkan harga jadi RM26? Kenapa harga barang tu berubah? Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Dia ada dua sebab. Sebab yang pertama adalah disebabkan perubahan kuantiti yang diminta ataupun perubahan dalam kuantiti yang ditawarkan. Betul? Okey. Dan sebab yang kedua, ia disebabkan oleh apa? Perubahan dalam permintaan dan perubahan dalam penawaran. Ini dua sebab yang menyebabkan harga barang itu turun dan naik. Tapi Cikgu Pali nak bawa awak kepada yang pertama ni dulu. Perubahan dalam kuantiti diminta dan perubahan dalam kuantiti yang ditawarkan. Kita kan dah belajar, sebenarnya kan dah jawab masa form 4 dulu kan. Sekarang ada budak-budak form 4 juga kan dalam kelas ni. Ni ada adik form 4, awak belum belajar lagi permintaan dengan penawaran ni. Ya, betul. Tapi jangan risau, benda yang kita nak ajar ni benda simple je. Benda garis lurus je. Alright. So, dekat y-axis ni kita ada apa? Kita ada harga. Cikgu letak P ya. Dekat x-axis ni kita ada kuantiti. Alright. So, kita belajar dulu pasal keluk permintaan. Setuju? Okey, keluk permintaan rupa macam mana abang-abang, kakak-kakak form 5? Keluk permintaan dia menurun macam ni. Kemudian kita ada keluk penawaran. Okey, cikgu letak ke sini. Ini ialah supply, penawaran, dan yang di sini ialah demand, permintaan. So, persoalannya, siapa yang set harga sawi tadi RM10? Siapa yang set? Tak ada siapa tau. Tak ada Menteri Pertanian membuat sidang media, rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian, hari ini kita menetapkan harga sawi RM10. Tak ada. Kita tengok Perdana Menteri cakap kat Parlimen, saya arahkan harga sawi RM10 esok. Tak ada. So, siapa yang decide? Siapa yang buat keputusan harga sawi tu jadi RM10? Yang buat keputusan tadi cikgu cakap ialah mekanisme harga. So, kita tak tahu. So, dalam market, kita akan buat try and error. Try and error ni maksudnya apa? Kita try lah. Okay, aku nak cuba dululah hari ni. Ni penjual yang cakap. Saya nak cuba dululah hari ni nak jual sawi pada harga RM7. Okay, pada harga RM7. So, pada harga RM7, orang ramai membuat permintaan. Okay, ni demand. Okay, orang ramai membuat permintaan sawi sebanyak 1,500. Manakala si penjual pula, dengan harga RM7 tadi, dia sanggup nak jual sebanyak 1,000 kilogram sawi. Nampak? Nampak tak? Penjual nak jual 1,000 kilogram sawi. Manakala pembeli, dia nak beli sebanyak 1,500. Okey, 1,500. So, nampak tak ada kesenggangan? Kesenggangan, ada beza antara permintaan dengan penawaran tu. Orang nak jual 1,000 je, tapi orang ramai nak beli 1,500. So, cukup ke tak cukup sawi tu? Tak cukup. So, jarak antara dua ni yang kita panggil sebagai apa? Lebihan permintaan. Kenapa kita panggil dia lebihan permintaan? Sebab permintaan melebihi daripada penawaran. Okey tak? Okey ya? Okey. Kemudian, adik-adik, lastnya berlaku lebihan permintaan, barang tak cukup. Logik, benda ni boleh fikir guna akal kita ni. Bila barang tu tak cukup, barang tu limited, harga barang tu jadi mahal ke jadi murah? Adakah barang kalau tak cukup, harga dia makin murah? Tak. Harga dia akan jadi lagi mahal kan? Kau tengok durian, sekarang bukan musim durian, harga dia bukan main mahal lagi. Betul tak? Penjual bukan main belagak lagi, tak nak letak harga. Sebab durian sekarang tak banyak, harga dia sangat-sangat mahal. Dia tak sanggup nak letak harga sebab mahal sangat. Tapi cuba you tengok kalau musim durian, orang makan durian sampai nak termuntah. Durian bersepah kat tepi jalan. Barulah dia kira-kira nak letak harga RM8 sekilo, RM7 sekilo. Betul tak?
So itu boleh fikir logik. Kalau barang tu tak cukup, berlaku lebihan permintaan, yang akan berlaku adalah harga barang tu akan naik. Tiba-tiba craving durian. Aduh, tak boleh sebut makannya langsung. Saya sebut sawi, tak ada siapa pun craving nak makan sawi. Sebut durian terus nak makan durian, Syira. Dia orang ni minat tak sawi. makan benda-benda macam tu balik. Nak makan, Itulah nak makan, budak ni. nak makan Auntie Anne, nak makan Yao-Yao, nak makan apa Aduh. tu McD, nak makan pizza. Mahal Mana betul nak lah makan nak tahu orang ni. benda-benda sayur-sayur ulam-ulam ni Okey, baik, saya sambung. So, katakanlah harga barang tu naik. So, daripada RM7, dia pergi naik sampai ke berapa? Katakanlah RM10. Bila harga RM10, apa yang akan berlaku? Apa yang akan berlaku? Akan berlaku kenaikan dalam kuantiti yang ditawarkan. Betul tak? Sebab penjual, dia happy ke tak happy sekarang? Dia happy sebab dia boleh jual sawi tadi pada harga yang lebih mahal. So, dia pun naikkan penawaran ataupun kuantiti yang ditawarkan sawi ni daripada 1,000 dia pergi ke 1,300. Manakala si pembeli ni tadi adik, awak semua ni yang pergi beli sawi. Awak happy tak harga sawi tu naik jadi RM10? Tak happy. So kita pun tadi boycott kan. So kita nak beritahu kat penjual yang aku tak happy harga RM10 ni. So kita beli sikit. So kita kurangkan permintaan, kita turunkan kuantiti yang diminta sawi ni daripada 1,500 dia pergi ke 1,300. And now ekonomi tu dah mencapai apa yang dipanggil sebagai harga keseimbangan. Harga keseimbangan ni adalah harga yang dua-dua happy. Kenapa dua-dua happy? Sebab pelanggan dia membuat permintaan 1,300 sawi. Manakala penjual juga kebetulan dia pun jual 1,300 sawi, tak lebih dan tak kurang. Tapi itulah, tak adanya, ada tak kalau kita dah capai harga keseimbangan tu, menteri dia buat sidang media. Rakyat Malaysia yang saya kasihi sekalian, saya ingin mengumumkan bahawa sawi kita telah mencapai harga keseimbangan. Ada tak awak pernah tengok berita macam tu? Tak pernah. Menteri pun tak tahu harga keseimbangan berapa. So kita always buat apa? Try and error. Penjual ni pun gatal tangan, dia try. Apa kata kita try naikkan harga barang. Kita tengok pelanggan macam mana. So dia naikkan harga barang daripada RM10, dia naikkan jadi katakanlah RM14. Okey, RM14. So adik-adik, kalau harga barang tu makin naik, kita sebagai pengguna happy ke tak happy? Kita marah, betul tak? So kita akan kurangkan kuantiti yang kita minta. Asalnya 1,300, sekarang awak membuat permintaan sebanyak berapa? 1,000 unit sawi sahaja. Kita kurangkan permintaan. Jangan confuse. Awak nampak dia macam naik, tapi sebenarnya dia berkurang. Daripada 1,300, dia turun menjadi 1,000 unit sawi sahaja. Manakala pihak pembekal ataupun penjual, dia happy tak kalau harga sawi naik jadi RM14? Dia happy lah. So nak tunjukkan yang dia happy, meraihkan kenaikan harga tersebut, so dia pun akan naikkan harga sawi, dia akan naikkan kuantiti yang ditawarkan sawi jadi katakanlah berapa ni, happy sangat ni sampai terlebih 1,700 di sini. So apa yang berlaku adik-adik? Ini yang dipanggil sebagai lebihan penawaran. Okey, lebihan penawaran. Apa maksud lebihan penawaran? Maksudnya sawi tu terlebih kat pasaran. Orang tak nak beli awak punya sawi sebab mahal sangat. Ini anggaran saja Natasha, ini anggaran saja. Kita buat situasi saja kat sini. Okey, baik. So bila berlaku lebihan sawi, apakah yang akan berlaku seterusnya? Takkanlah penjual ni dia nak tamak sangat jual pada harga mahal, dia biarkan sawi dia tak laku sampai busuk. Lagi rugi, betul tak? Membazir Balkis. Jadi nak buat apa? Kita akan paksa harga sawi tu untuk turun balik. Daripada ke RM14 ke RM10. So dia akan balik semula kepada harga keseimbangan dia. Macam itulah harga tu berubah-ubah. Okey, so kalau harga berubah jangan marah dulu, fikir dulu fikir dulu kenapa dia jadi macam ni. Adakah disebabkan berlaku manipulasi oleh penjual? Adakah disebabkan kerajaan yang suruh naikkan harga barang? Adakah disebabkan berlaku corruption, harga barang jadi naik? Ataupun ia adalah kuasa pasaran? Dan apa yang kita boleh buat sebagai pelanggan? Kita sebagai pengguna, kita kena fikir rasional. Dah kalau sawi tu harga naik 160%,
yang awak pergi makan sawi lagi tu kenapa? Adakah sawi tu satu-satunya sayur yang ada kat dunia ni? Tidak. Kita pergilah beli sayur yang lagi murah, betul tak? Tauge murah. Walaupun saya tahu lagi orang benci tauge. Kan, kalau beli mi goreng tu, mamak tu pergi letak sawi, mau dimarahnya mamak tu kan, duklah asingkan salah satu tauge tu. Kan, Irisha, kita satu geng. Geng tauge, geng tauge. So, kita pilihlah sayur yang harganya lebih murah. Sawi naik harga, jangan beli sawi. Beli apa? Beli kangkung ke? Beli brokoli ke? Beli avocado ke? Avocado buah ke sayur? Tak kisahlah. Tapi you belilah benda lain. Sebab apa? Sebab tadi cikgu dah cakap dah, duit kita tu macam undi. Bila awak beli sawi, bila harga sawi dah naik, seolah-olah awak bersetuju yang harga sawi tu naik. So kalau kita tak beli, kita beli benda lain, maksudnya we are telling the sellers, no, I'm not agree with your price. Saya tak nak beli. Bayangkan, kan, ada yang cakap, alah cikgu, saya seorang je nak boycott macam mana? Ni mentality macam ni. Bayangkan, semua orang faham ekonomi. Harga barang naik, dia cari barang lain. Saya rasa penjual tu tak berani nak naikkan harga pada masa yang lama. Esok lusa dia akan turunkan balik harga kepada harga yang dipersetujui oleh pengguna. Saya rasa itu sahaja untuk isu saya yang pertama, Sebadang. Lepas ni kita akan tengok isu lain pula. Saya serahkan balik kepada Sebadang. Ya, itu dia penceritaan isu semasa daripada Datuk Seri Yang Amat Berhormat Sepali. Terima kasih. Dan saya suka penceritaan, kami sebagai seorang, kami tak nak cakap kami ni cikgu ekonomi, kami tak nak cakap kami ni pendidik ekonomi, kami lebih kepada orang yang menghargai konten ekonomi. Contohnya, kalau saya sebutkan, seperti mekanisme. Bila Sepali sebut je mekanisme pasaran, muka dia berubah. Pasal kami sebagai student ekonomi dan juga awak, we all understand that is the basic of economy. Saya berani cakap macam ni tau. Kepada student ekonomi, kalau awak tak faham bab lain tak apa. Janji bab pasaran ni awak mahir. Because pasaran ni adalah the heart of economy bagi saya. Macam budak account, saya rasa heart of their accounting is debit and credit. Tapi kalau macam ekonomi, dia demand supply. Demand supply ni penting. Saya yang debit credit tu saya reka je. Kalau salah, kisah pula aku. Kan saja buat cerita. Tapi saya rasa Sepali pun setuju. The heart of economy is demand and also supply. You master these two concept, and I believe bagilah apa-apa pun, import ke, export ke, nak faham currency ke, forex trading ke, nak faham Bitcoin ke, nak faham harga ubat mahal ke, as long as you understand the basic rule of mekanisme pasaran, you boleh faham semua benda. Boleh? Cantik. Very good. So now, jom kita masuk kepada isu yang ketiga yang saya rasa sangat-sangat menarik pada pandangan saya. Di mana saya dan juga Sepali merupakan antara fighter sewaktu usia kami, kerana kami adalah individu yang berkerjaya, yang bekerja, yang berkeluarga dan ada tanggungan. Plashen, korang senang minta duit payah betul. Kita orang kena cari. Dah lama dah Sepali. Sepali yang tak datang. Saya dah jemput untuk buat kira-kira. Pasal tentu ada masalah dengan catering. So saya nak minta lah buat costing sikit. Lambat. Okey. Sepali, ada tak perbelanjaan dia tiap-tiap bulan? Ataupun kita panggil, ada tak komitmen Sepali? Ada. Sebadang, ada tak komitmen Sebadang tiap-tiap bulan? Ada. Sakit atau tidak sakit? Aduh. Sakit sekali. Sakit. Kita bukan merungut. Sebab bila kita tahu kita punya kedudukan, kita akan cuba push diri kita supaya kita dapatkan keselesaan hidup. Betul? Betul tak guys? Saya cakap jujur. Kita tak kaya pun tak apa. Janji hidup kita selesa, semua orang cukup makan, ada bumbung atas kepala kita. For me, that's enough. Pakai baju lah, jangan tak pakai baju. Okay? Cuma, apa yang kita boleh nampak sekarang ni, dari segi kos sara hidup di Malaysia
makin lama makin tinggi. Tetapi apabila nak dibandingkan dengan negara-negara Eropah, mereka jauh lebih tinggi kos sara hidupnya. Tetapi untuk negara Malaysia, kita lihat konteks yang lebih kecil, ya. Kita juga sebenarnya merasai kesakitan sebab apa? Pasal kita punya perubahan gaji tidaklah mendadak seperti negara-negara lain. Faham maksud saya? Contoh, betul tak sekarang ni gaji minima naik? 1,200 naik ke 1,500. Penambahan RM300. Ini pandangan saya, tidak ada mana-mana unsur dari segi pembawakan saya dalam politik ataupun tidak. Cuma saya kalau bolehlah, sepatutnya peningkatan gaji minima 1,200 ke 1,500 ni patutnya dah dibuat 5 tahun yang lepas ataupun 10 tahun yang lepas. Sebab nilai duit makin lama makin jatuh disebabkan barang makin mahal. Okey, saya nak tanya awak. Tengok sini. Saya tak nak bagi terlalu figure, saya bagi awak konsep. Okey, tengok. Bila harga nak naik, sebenarnya bagus. Student ekonomi kena pandang. Berlaku peningkatan harga sebenarnya adalah satu perkara yang bagus. Menunjukkan ekonomi kita tengah rancak, betul? Mustahil ekonomi kita pesat kalau harga tak naik. If you want the economy to grow, the price must go up a little bit. So it's good for the price to go up. Cuma, bila harga dah naik, janganlah gaji stay, betul? Janganlah bila harga barang naik, kita punya gaji maintain. Kita nakkan sebab kemampuan kita untuk berbelanja bergantung kepada pendapatan. So bila gaji naik, bila harga naik macam ni, pastikan pendapatan kita naik lebih kurang je. Kita tak nak pun gaji naik sampai macam ni. At least kita mesti lebih daripada par level dia, so that kemampuan gaji kita ni lepas untuk bayar dia. Faham maksud Sepadang? So hari ni Sepadang nak tunjukkan awak list kos sara hidup di setiap negeri di dalam Malaysia. Maafkan Sepadang punya jadual dekat sini saya ambil yang 2022. Boleh ke? 2023 tak ada ke? Okey. So, sekali kalau dengar student tanya, "Sir, tak ada ke yang kos sara hidup 2023?" Dek, dengar. Dalam ekonomi, okey. Dia kalau nak kira setahun, dia kena tunggu habis dulu. Okey, pernah dengar tak? Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat. Kiraan dia macam mana? Setahun ada berapa bulan? 12. So betul tak dia akan jadi 3. So now, 2023 kita dah habis belum suku pertama? Kita belum. Data pun tak ada lagi, betul? Jabatan Perangkaan Malaysia pun tengah masukkan data lagi. So dia belum dapat kiraan. Faham maksud Sepadang? Okay, so nanti masuk bulan 3, barulah kerajaan boleh buat berita macam ni. Berita ekonomi kerajaan mengumumkan kadar inflasi pada suku pertama 2023. Pasal dah bulan 3. Faham? So Sepadang ambil 2022 boleh? Kita ambil 2022. Okey, jom kita tengok. Dek, sudah terang lagi bersuluh. Negeri mana, kawasan manakah yang paling tinggi kos sara hidup? Berikan tepukan. Tidak lain dan tidak bukan. Kuala Lumpur dan Selangor. Yeay. So, okay, nanti Sepadang share jadual dia. Okay, kita tengok. Dia ada kategori tau. Okay, there's a category of siapa yang, berapakah pendapatan diorang ataupun berapakah kos sara hidup diorang based on kategori. Okay, kategori yang pertama. Ni siapa ni? Kategori yang pertama. Ni awak betul, single. Kita orang dah berpunya. Saya dengan Sepali dah lama dah. Dah lama dah. Wali mata urus. Korang nanti habis grad dekat sini. Okay. Tapi apa maksud ni? Single yang ni. Yang ni adalah single yang tidak ada komitmen dari segi kereta. Okay. Maybe dia pakai motor dekat sini. So kita tengok. Kelang ataupun Kuala Lumpur. Awak nak survive duduk dekat KL, awak punya perbelanjaan bulanan adalah berapa ribu? Berapa ribu? 1,900. Betul? So, maksudnya awak habis je belajar kat universiti, okay? Kalau awak nak survive dekat KL,
minimum awak akan belanja sebulan berapa ribu? 1,900. Cuma saya rasa Sefali boleh jawab jawapan saya ni. Fali, selalunya grad degree sekarang berapa dia orang bayar? Saya rasa 1,800, betul ke? Lebih Starting kurang 1,800. 1,800. Okey. Okay, ada orang chat, tak apa sir, janji berkat. Kita tahu dik. Tak apa. Isu berkat tak berkat ni, kalau macam tu, semua ahli politik akan gunakan ayat yang sama, betul? Betul. Tak apalah, janji berkat. Tak boleh macam tu. Kita kena guna data and figure. Because numbers don't lie. Okay? Berkat tu berkat lah. Tapi, kerajaan kena peka dari segi kesinambungan rakyat mampu atau tidak mampu. So, kalau gaji minimal 1,500, okay, kos sara hidup di KL is 1,900, maksudnya, individu yang single akan mengalami defisit ataupun kekurangan RM400. So, sebab itu, orang yang bujang duduk di KL selalunya akan buat 2 job. Maybe pagi dan petangnya bekerja di office, maybe malamnya dia bawa Grab. Faham maksud saya? So, it's not easy to live in KL City. Okay? Dan jom kita tengok. Sefali duduk mana Sefali? Kuantan. Kuantan. Okey, jom kita tengok. Kuantan. Lebih kurang KL. Kuantan. Okey. Okey. Kita ada Kuantan. Kita tengok siapa-siapa yang single nak duduk Kuantan. Berapa minimum dia? Adalah 1,670. Okey lah. Tak ada lah teruk sangat macam kat KL. Betul Sefali? Boleh lah. Bolehlah lebih-lebih kurang. Okey. Tapi cuma pandangan saya, kenapa duduk di KL boleh jadi lebih mahal berbanding duduk di Kuantan dan juga negeri-negeri lain. So kita kena faham, manusia hidup berdasarkan sentimen orang dan juga trend. Betul tak siapa-siapa yang duduk KL ni, we tend to follow people. Dia pakai macam tu jom beli. Menyebabkan kita buat perbelanjaan yang tidak sepatutnya kita buat. Kalau orang tu hype untuk pergi beli air Starbucks baru, orang akan pergi beli. Faham? Because di KL is all about orang kata status. Menyebabkan diorang akan rasa ketinggalan kalau diorang tak minum air Starbucks yang baru. Do you understand me? So kenapa maybe Kuantan, the price might be a little bit lower? Sebab diorang punya hidup di sana bukanlah sekadar status. Mereka hidup untuk meneruskan kehidupan orang based on keperluan orang sahaja. Boleh? Okay. Next, terusnya. So, kita ada satu individu. Next. Kalau yang ada kereta berapa? Tengok. Kalau yang ada kereta berapa bulanan diorang? 2,570. Persoalan saya, yang ni dah kahwin ke belum kahwin? Yang ini dah kahwin ke belum kahwin? Belum kahwin lagi. Betul? Macam saya dengan Sefali, kita dah sudah mendirikan masjid ya. InsyaAllah, Allahu Akbar ya. Terbaik. Okay, so dekat KL, siapa-siapa yang ada kereta dan dia single, dia punya kos sara hidup, perbelanjaan bulanan akan jadi 2,570. Now, here's come the best part or could be the worst part apabila sudah berkahwin. Betul? Bila sudah berkahwin, betul tak semua benda berubah? Selalunya orang kahwin, apa komitmen dia paling tinggi? Bila kahwin? Selain daripada isteri minta makan macam-macam. Tak. Anak belum lagi. Saya tak cakap lagi pasal anak. Selalunya, bila kita berkahwin, kita akan ubah benda yang kecil menjadi besar. Kereta kalau dulu bawa Myvi, kita tukarlah kepada City. Kalau dulu kita duduk apartmen, sekarang kita duduklah satu kondo. Tak pun kalau dulu duduk apartmen, sekarang duduklah satu rumah teres. Teres tingkat pun jadilah. Faham maksud Sebadang? So bila macam tu, you punya perbelanjaan akan berubah. Betul? Tengok dekat sini. So, yang without children adalah RM4,590. RM4,590. Okay.
So now, mulalah untuk kita berbicara mengenai isu perkahwinan di antara isteri dan juga perempuan. Okay, saya nak tanya kepada girls. Korang nak korang kahwin nanti, korang nak kerja ke jadi suri rumah? Apa pandangan korang? Kerja. Bali, sana dia balik. Sana dia balik. Semua nak kerja dia balik. Sana dia balik. Dia cakap lebih-lebih kan kena kecam. Balik. Cakap lebih-lebih kena kecam dia balik. Bahaya budak-budak ni. Duduk rumah bosan, kami nak buat duit sendiri. Oh, kira independent lah. Oh, maksudnya kerja-kerja, gaji-gaji sendiri, husband kena bagi lagi lah. Pasal husband tak ambil duit isteri We are not allowed to take our wife punya money. Okay, faham. Tapi, saya nak ucapkan terima kasih juga sekiranya awak berpandangan untuk bekerja. Sebab ini juga boleh jadi satu isu ekonomi. Okay? Tetapi saya nampak sekarang ni kebanyakan wanita lebih rela bekerja apabila berkahwin. Sebab dia tahu kos untuk hidup sekarang bukannya murah. Betul? So, untuk awak tak bergaduh. Okay? Kalau gaduh pun maybe sebab penat. Betul? Tapi kita kalau boleh nak elakkan gaduh pasal tak cukup duit. Mengikut Jabatan Agama, okay, wilayah persekutuan, kebanyakan isteri dan juga suami yang bergaduh ataupun itu adalah disebabkan kos sara hidup yang tinggi. So mainly it's all about money. Sebab tu saya cakap ekonomi ni antara main point dia adalah the issue of money. The issue of can we survive? Boleh? Segaduh tak dengan wife? Tergaduh. Saya luku kepala dia. Ni lihit ni kepala dia. Luku. Sepali tomoy kan? Depap dia bagi macam tu. Sepali dia tomoy. Okay, next. Jom kita tengok untuk isteri. Untuk yang ada satu anak. Berapa ribu? Almost RM6,000, betul? Married one child. 5910. Okay. Maksudnya kalau 4590, 5910 bermaksud dia akan tambah lebih kurang dalam 1,000 jugalah. Betul? 1,500. Sepali tahu nak beli Pampers bukan murah, dek. Pampers mahal. Ya, susu anak is very expensive. Okay. And then yang terakhir kalau kita tengok married dengan 2 anak adalah lebih kurang 6,810. Okay. Jom kita tengok sedikit pecahan dia. Tengok So kalau seorang suami, okay, satu isteri ke 2 isteri? Saya risau. Jangan tambah lagi. 1. Sefali dengan Sebadang sudah berjanji kami mengamalkan konsep monogami. Kami mengamalkan konsep monopoli. Kami tidak berpoli-poli. Pasal belajar pun bukan dekat politeknik dulu. By the way, pernah dengar perkataan monopoli? Ataupun mono bermaksud satu. So untuk kekasih, saya akan cakap apa? Awaklah saya punya mono. Dan kalau ditanya saya, kenapa awak pilih saya menjadi pasangan hidup? Kerana saya tak sanggup awak menjadi kos lepas. Itu cara kita. Ya, itu cara kita. Betul Bali ya? Betul Bali ya? Betul. Okay, so now, untuk suami, okay, this is husband and this is wife. Okay. And then lepas tu kita ada katakanlah 2 orang anak. So perbelanjaan selalunya di KL akan jadi RM7,000. Okay. So persoalan saya kepada anda sekarang ni, ada tak keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah dengan bilangan anak yang ramai? Okay, kita tak nak sentuh isu pasal kenapa dia nak anak ramai, tetapi kita tahu di kawasan-kawasan PPR ataupun di mana-mana kawasan setinggan, ada keluarga yang maybe pendapatannya sebulan 2,000 tapi anak sampai 5 orang, 6 orang. Ada tak kesan kepada anak kecil tersebut? Isu gembira, tidak gembira, itu bukan hal peribadi kita. Cuma kita nak pandang jauh sikit dari segi sudut ekonomi. Okey. Antara perbelanjaan yang besar yang saya nampak untuk keluarga-keluarga seperti ini, yang pertama,
Saya tak rasa rumah. Pasal rumah selalunya diorang akan ambil rumah biasa-biasa. Cuma je maybe makanan. Betul? Makanan. So sekarang ni saya baca satu study daripada saya tak pasti Jabatan Perangkaan Malaysia ataupun daripada Prof. Mamat, penulis buku The Colour of Inequality. Dia cakap sekarang ni anak-anak kecil mengalami masalah apa yang paling kita panggil terbantut. Oh. Yes, Stunted. stunted. Terbantut Stunted. kerana malnourished. Tahu perkataan malnourished bermaksud kurang khasiat. Dan ini memberi kesan kepada ekonomi negara dalam jangka masa panjang. Okay? Maybe dari segi pembelajarannya akan menjadi lebih sukar, okay? Akan menyebabkan dia susah untuk bergaul dan akan memberi kesan kepada isu sosial dia. So, antara benda yang kita nampak bila dah berumah tangga ini yang kerajaan perlu mengambil kepekaan, iaitu kita kena wujudkan subsidi yang bersasar khas untuk keluarga-keluarga yang berpendapatan bawah daripada RM4,000 untuk dibantu lebih. Faham? And then saya perasan ada juga student-student saya yang masih lagi belum faham, iaitu apa? Ni, pernah dengar perkataan T20? Pernah dengar perkataan M40? Pernah dengar yang paling famous? Yang paling famous siapa? Selalu kita dengar. Siapa paling famous? Kita ada B40. Okay, boleh sepadang ajar? Okay, siapa yang paling susah? Ataupun yang paling kurang pendapatan dia? Yang paling rendah adalah B40. Okay. Yang kedua, which is sederhana, average, adalah M40. Dan yang paling, orang kata top tier lah, ini T20. Boleh? So, macam mana kita nak tahu berapa pendapatan diorang? Selalunya B40 ni saya tak ambil exact figure, tapi saya rumuskan untuk B40 adalah keluarga ataupun individu yang berpendapatan bawah RM4,000 ke bawah. Ada tak orang yang gaji dia RM3,000? Ada tak orang yang gaji dia RM2,000? Ada tak orang yang gaji dia RM800? So itu semua dijatuhkan kategori sebagai apa? Dijatuhkan kategori sebagai B40. Dan yang seterusnya, kalau M40 agak-agak awak, pendapatan diorang berapa bulan-bulan? RM4,000 ke atas, tetapi kurang berapa ribu? More than 4,000, but below, okay, di bawah RM8,000. And the last kali T20, dek, kau jangan buat main, dek. T20 ni macam mana? RM berapa ribu bulan-bulan dia ni? RM8,000 ke atas. So nanti nak cari pasangan hidup yang T20 lah. Habis yang B40 ni tak pandang lah macam tu. Okay. So pandangan saya simple sahaja. Mereka ini semua manusia. Betul? Mereka semua ini manusia. Dan kebanyakan orang-orang hebat saya nampak semuanya datang daripada sini. Kenal Syakib? Kenal Syakib? Pemilik ataupun founder kepada MC Plus. Hidupnya bermula di sini. Okay. Dan saya rasa kebanyakan daripada kita semua start dekat sini. Betul? Minta maaf. Kalau awak tidak bersetuju dengan saya, betul lah, kita semua ni adalah family moderate. Betul? Kita adalah family kelas pertengahan. Which is mampu lagi. Tapi kalau saya tengok orang-orang yang hebat, kebanyakan yang bermula di sini. Kebanyakan. Boleh? So persoalan saya sekarang ini adalah kerajaan perlu memberi penekanan kepada rakyat yang berkategori yang mana? T20 ataupun M40 ataupun B40. Yang perlu kerajaan fokuskan adalah B40. So perasan tak sekarang ni kita punya Perdana Menteri ada announce satu bantuan kepada keluarga-keluarga ataupun isi rumah yang berpendapatan bawah daripada RM4,000 ataupun RM3,500. So dia jadikan sebagai satu bantuan untuk meringankan beban diorang. Okay. Perlu ke kerajaan tolong orang-orang kaya? Pada pandangan saya, tidak perlu sangat. Okay. Kita perlu fokus kepada kesejahteraan rakyat-rakyat yang berpendapatan rendah ini. Okay. So, apa maksud M? Apa maksud T? B bermaksud apa?
B bermaksud bottom. M bermaksud middle. T bermaksud TOP, top. Cantik. Okay, boleh Now, Pelasyan, last kali sebelum saya pass kepada Sepali Okay, dengar betul-betul. So, rumusan saya dekat sini, kos sara hidup, okay, makin tinggi atau makin rendah? Kos sara hidup makin tinggi atau makin rendah? Kos sara hidup makin tinggi. So, apa yang korang kena buat? Yang pertama, you have to try your very best sebagai seorang pelajar. Sebab dalam ekonomi, ada juga soalan tanya macam ni tau. Sebagai seorang pelajar, apakah yang boleh anda lakukan untuk meringankan kos sara hidup apabila anda meningkat dewasa? Jawapan saya yang pertama. Okay. Jawapan saya yang pertama adalah belajar tinggi-tinggi. Bunyi macam kelakar, but this thing is very relevant. Betul? Belajar tinggi-tinggi. Supaya kita boleh dapat belajar di universiti yang hebat-hebat dan kita akan dapat satu kerjaya yang terjamin. Pernah dengar perkataan kerjaya yang terjamin? Pernah dengar perkataan kerjaya yang terjamin? Bermaksud kita boleh stay dekat situ for long time. 10 tahun, 50 tahun kita boleh stay. Dapat kerjaya-kerjaya yang terjamin. Ada tak orang yang berpindah randah kerja dia? Sekejap dia kerja kedai vape, sekejap dia kerja dekat pasar, sekejap dia kerja dekat barber, sebab dia berpindah randah. Okay? So kalau boleh awak belajar tinggi-tinggi, terus dapatkan kelayakan, terus dapat kerja yang hebat-hebat. Boleh? Tapi tak adalah bermaksud kerja yang tak terjamin ni bagus. Tak bagus. But at least diorang tengah letak effort. Betul? And then seterusnya, korang nanti bila kita dah bekerja, adakah kita nak bergantung kepada gaji sahaja? Ingat dalam ekonomi kita diajar satu binatang bernama ufsud. Iaitu apa? Kita boleh dapat upah dengan bekerja. Betul? Kita juga boleh dapat faedah daripada aktiviti simpanan kita di dalam mana-mana akaun bank. Dan yang ketiga, kita juga boleh mula berjinak-jinak untuk membeli hartanah, bukan untuk kita duduk, tetapi untuk disewakan kepada orang lain. Faham maksud saya? Minta maaf kalau bunyinya agak sedikit kejam. Apabila kita berjaya membeli rumah, rumah itu boleh disewakan kepada orang lain. Kita kena bayar kepada bank, betul? So katakanlah nilaian untuk bayar kepada bank tiap-tiap bulan 2,000, kita suruh orang yang duduk rumah kita tu bayar kita 1,200. Kita standby top up lagi 800, betul? So dekat situ kita dah dapat meringankan dan kita dapat cash flow tiap-tiap bulan. Ini best belajar ekonomi. Because rent is one of the medium untuk kita dapatkan property without kita perlu bayar semua payment dia. Okay? Tapi it's not making money lah, betul? Cuma kita nak bayar bulan-bulan sahaja. Kita nak rolling duit tu, kita tak pakai duit kita sendiri. Sebab Sebadang selalu ajar diri Sebadang kalau boleh untuk benda-benda macam ni, Sebadang tak nak pakai duit gaji. Sebadang kalau nak pakai duit daripada sumber lain. Selain daripada itu, boleh tak kalau Sebadang nak dapat untung, ada Sebadang meniaga sikit, ada Sebadang buat bisnes kecil-kecil sikit, ada, buka bisnes. Okay? Dan last sekali adalah dividen. Menggalakkan kepada kita semua untuk buka akaun di mana kita boleh buat aktiviti-aktiviti pelaburan lah. Saya rasa Sepali lebih mahir dekat bahagian-bahagian pelaburan ni. Pasal dia ni, tak silap saya, pernah bekerja dekat bursa saham dulu. Mana-mana je. Oh, bukan Okey. Okey, so pada rasa itu sahaja. Saya just minta kepekaan kepada anda yang kos sara hidup makin lama makin tinggi. So what we have to do? We have to push more. We have to push more. We have to gain more in order for us to survive and to beat this economy. Boleh? Terbaik. Okey, Sepali, dipersilakan. Kita punya isu terakhir pada petang ini. Okey, terima kasih Sebadang. Balik semula pada Sepali. Ada lagi satu isu yang terakhir. Maksudnya kita orang dah prepare 3 dah Badang, tapi kita sempat buat 2 je sebab hari ni isu budak-budak ni memang seronok lah dengar sebab isu ni semua adalah isu yang berlaku kat sekeliling kita. Baik,
tadi cikgu dah sebut pasal apa, harga sayur. Okey, lagi Fali nak cakap pasal apa? Okey. Kan kita ni baru tukar kerajaan baru, betul tak, Badang? So kerajaan yang baru ni kan, dia kalau ada kerajaan Malaysia ni dah tukar kerajaan berapa kali. Setiap kali kita tukar kerajaan baru, kita akan rasa macam berkobar-kobar, excited. Saya tak tahu orang lain tapi saya rasa excited. Saya nak tengok menteri-menteri ni kan, mana yang paling best sekali. Tapi saya paling excited nak tengok satu menteri yang saya dah sebut kementerian yang sama tadi, iaitu Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Badang. Kenapa, Badang? MAFS. Apa tu MAFS? Kenapa dia panggil MAFS ni? Ministry of Agriculture and Food Security. Kenapa saya sangat excited nak tengok kementerian ni? Siapa nama menteri? Siapa tahu? Saya tahu, Mak Sabu. Mak Sabu. Sekarang Datuk Seri Mak Sabu. Datuk Seri Mak Sabu. Okay. Kenapa saya sangat excited nak tengok MAFS ni? Balik Mat. Kenapa saya excited nak tengok Mak Sabu, Datuk Seri Mak Sabu ni? Sebab dia punya kementerian adalah kementerian yang paling dekat dengan kita. Kenapa? Sebab dia punya kementerian adalah kementerian yang jaga makan minum rakyat. Betul tak? Keterjaminan makanan. Kenapa disebut keterjaminan makanan? Sebab adik-adik, sekarang ni satu dunia tengah menghadapi masalah yang sama. Masalah apa? Masalah food security. Masalah keterjaminan makanan. Kenapa tiba-tiba berlaku masalah food security ni, keterjaminan makanan ni? Ada banyak faktor lah. Salah satu faktornya disebabkan sekarang ni kita punya global climate ni dah berubah. Betul tak? Berlaku apa bahasa Melayunya, perubahan iklim, betul? Dulu kita tanam pokok ni dia boleh hidup. Tiba-tiba sekarang kita tanam pokok ni tak jadi. Okey, kemudian berlaku pula masalah peperangan around the world. Ada masalah dekat Rusia berperang dengan Ukraine, betul tak? Rupanya Rusia dan Ukraine ni adalah pembekal baja utama dunia. So kalau diorang duk berperang, bergaduh, bila masa nak buat baja? Dah jadi baja harga mahal, tak ada baja pokok tak menjadi dan sebagainya. So ada banyak faktor yang menyebabkan sekarang satu dunia menghadapi masalah keterjaminan makanan ni. Food security. And saya tak sure awak perasan ke tak. Mungkin sebadan saya rasa perasan. Ingat tak, setahun lepas lebih, masa kita tengah PKP, berlaku masalah harga ayam mahal. Ingat saya ingat itu saya rasa, ya Allah, susahnya hidup ni saya rasa. Kan kenapa selama ni kita beli ayam harga RM7, RM8 sekilo Adam, tiba-tiba saya kena beli ayam pada harga RM13 ke RM14. Tak pernah jadi macam tu. And sekarang ada masalah apa, telur. Sekarang dah okey sikit lah telur. Sebelum ni ingat tak, hujung tahun lepas apa yang berlaku? Telur susah. Ayam telur ni kau jangan buat main. Kenapa? Kan jangan awak cakap dengan rakyat ni, jangan awak cakap orang ni, kalau tak ayam mahal jangan beli ayam. Kalau telur mahal jangan beli telur. Jangan usik telur dengan ayam ni. Kenapa? Ayam saya berbatang. Ayam adalah sumber protein yang paling murah. Kalau awak tak boleh beli ayam sebab harga ayam mahal, awak nak suruh dia beli ikan? Ikan lagi mahal. Nak suruh beli daging? Daging lagi mahal. Ayam ni awak main. Ada orang tak mampu makan ayam, sumber protein dia telur. Telur ni yang paling murah sekali. Kan? Makan sebiji telur harga dalam 50 sen macam tu. Kalau telur tak ada, dan you nak suruh rakyat makan apa dah? Okay. So itu ni bab-bab makanan ni kita jadi macam kan marah sikit. Kenapa makanan kot? Kalau lapar semua orang marah. Sebab tu saya rasa, saya cakap saya paling excited nak tengok kementerian ni macam mana dia boleh uruskan makan minum rakyat ni. And saya tengok kementerian ni, kita tak nak cakap pasal menteri sebab dia individu. Kita nak cakap kementerian. Kementerian ni dia dah setkan 5 fokus dia untuk menjamin keterjaminan makanan ni. Yang pertama dia sebut industri aquaculture ni, ikan ni. Dia nak tingkatkan pengeluaran ikan, tak nak ada ikan mahal macam sekarang. Peluas penternakan lembu secara feedlot. Awak tahu tak feedlot ni apa? Orang Malaysia ni sebenarnya orang Malaysia ni biasanya kalau kita beli lembu, korang tahu tak 80% daging Malaysia diimport daripada luar negara. Australia. Itu saya tahu.
Maksudnya apa? 20% je yang Malaysia buat sendiri daging kita ni. And orang Malaysia bela lembu macam mana? Dia bela lembu kat kampung, kat Kelantan, Pahang tu awak tengok dia bela lembu, dia lepaskan kat kampung, dia biar je lembu tu makan rumput sendiri. Feedlot dia tak macam tu. Dia ada kandang dia yang sistematik, ada sistem pengairan, makanan pun berjadual, bagi hormon berjadual dan sebagainya. Itu feedlot. So kerajaan buat. And saya nak highlight yang ketiga ni, penanaman jagung bijian. Grain corn. Kau pernah makan jagung? Adik-adik, jagung bijian ni jagung apa? Jagung bijian ni sebenarnya bukan jagung yang kita beli kat pasar malam tu. Jagung tu sedap. Yang kau makan kapkon tu. Jagung bijian ni kalau kita makan patah gigi ya. Kenapa? Sebab dia bukan jagung yang kita selalu beli tu. Kalau korang pernah tengok cerita orang putih kan, dia punya ladang jagung dia keras. Jagung bijian ni, dia adalah bahan utama dalam dedak ayam. Bahan utama dalam dedak ayam. 50% akan guna jagung bijian. Grain corn. And Malaysia, kita tak tanam jagung ni. Malaysia tanam jagung kapkon yang kau makan kat pasar malam tu. Okay. Jadi, rupa-rupanya ayam yang kita makan ni, dia makan makanan, and makanan itu kita import daripada luar negara. And apa masalahnya adik-adik kalau makanan tu kita import daripada luar negara? Masalahnya adalah kita terdedah dengan pelbagai risiko. Betul tak? Sekejap, cikgu tulis. Okay, kita terdedah dengan pelbagai risiko. Kalau you import makanan ayam daripada luar negara, apa yang akan terjadi? Kita terdedah kepada pelbagai risiko. Sebagai contoh, kalau mata wang kita ringgit Malaysia jatuh, maksudnya kos untuk kita beli makanan ayam tadi akan jadi lebih mahal. Betul tak? Sebelum ni kita beli 1 tan dapat RM1 katakan. Tiba-tiba duit Malaysia jatuh, maksudnya awak perlukan lagi banyak ringgit Malaysia untuk beli jagung ayam daripada luar negara. And kesannya jadi apa? Bila kos meningkat, harga ayam pun akan jadi meningkat. Sebab kos dia tinggi. Kan tadi awal-awal kita dah cerita takkanlah dia nak jual harga pada harga sama. Ni ayam nak buat untung ke ayam kebajikan. So harga ayam tu pun akan dinaikkan juga. And bila harga ayam naik, kita pun menghoyanlah kat Twitter, status WhatsApp dan sebagainya sebab harga ayam dah jadi mahal. Betul tak? Rupanya ini sebabnya. Jadi Kementerian Mafus ni dia cakap apa? Dia nak kembangkan industri grain corn sebab grain corn ni sesuai juga nak tanam kat Malaysia. So that kalau kita dah tak payah import makanan ayam daripada luar negara, apa yang akan berlaku? Kos akan jadi lebih rendah. Bila kos jadi lebih rendah, apa yang berlaku seterusnya? Harga ayam akan lebih stabil. Kalau tak turun pun sepadang, stabil at least. Janganlah bagi naik. Kalau naik pun naik sikit-sikit okeylah kan. Kalau tak turun pun tak apa, tapi kita nak harga ayam tu stabil. And bila harga ayam tu stabil dan kos nak buat tu lagi murah, jadi apa yang jadi? Siapa yang happy seterusnya? Kita happy harga ayam tak naik. Yang akan happy seterusnya adalah peniaga. Betul tak? Peniaga pun akan happy. Kenapa? Sebab dia punya untung akan jadi lebih banyak. Peniaga ni kalau dia happy, apa yang akan terjadi? Dia akan keluarkan barang lagi banyak. Betul tak? happy-nya ternak ayam ni untung banyak. So dia pun akan keluarkan ayam lagi banyak. Bila dia keluarkan ayam lagi banyak, harga ayam tu akan turun akhirnya. Begitulah. Okay? Jadi, ini salah satu inisiatif daripada kementerian yang baru. Kita harap ia berjaya. Kita harap ia berjaya sebab manfaatnya kita juga yang akan dapat nanti. Cuma, cikgu nak kaitkan. Tadi ingat tak cikgu paling sebut? Mana yang sebelum ni? Harga barang tu berubah. Pertama disebabkan perubahan kuantiti yang diminta dan juga kuantiti yang ditawarkan. Dan yang kedua, dia boleh berubah disebabkan berlakunya perubahan permintaan dengan perubahan penawaran. Bab ni yang paling student selalu duk confuse. Kan? Perubahan kuantiti diminta, perubahan permintaan. Bunyi macam sama, sounds like identical, similar, tapi dia ada dua konsep yang berbeza. Okay? Perubahan dalam kuantiti yang ditawarkan dengan perubahan penawaran adalah dua konsep yang berbeza. Ini kena hati-hati. So sekarang kita nak cerita yang kedua ni pula. Perubahan permintaan dengan perubahan penawaran. Okey, baik. So, kita ambil keluk penawaran dan permintaan yang tadi ya. So dekat sini kita ada
harga, price, dan kat sini kita ada quantity, Q. Kita ada keluk, apa yang menaik ni? Yang menaik ni keluk penawaran, supply. And yang menurun ni ialah keluk kenapa kau bengkok? Keluk permintaan D. Gitu. Okay, baik. Apa yang saya nak cerita sebenarnya? Dia tiba-tiba lost. So, sekiranya, kita cerita pasal jagung tadi, lupa pula Pali. Okay, bila jagung tadi jadi lebih murah, apa yang akan terjadi seterusnya? Kos untuk keluarkan makanan ayam jadi lebih murah. Kos menternak ayam jadi lebih murah. Dan harga ayam akan jadi stabil. Betul tak? Bila harga ayam stabil, and seterusnya, keuntungan yang peniaga ataupun peternak ayam akan jadi meningkat. And diorang akan happy, and bila diorang happy, diorang buat apa? Diorang keluarkan ayam lagi. Tambah lagi penawaran ayam dekat pasaran. So adik-adik, kita belajar pasal perubahan penawaran. Betul tak? And perubahan penawaran ni ada dua. Peningkatan penawaran dan penurunan penawaran. Salah satu sebab penawaran meningkat adalah apabila harga pengeluaran, kos untuk mengeluarkan barang tu menurun. Bila kosnya semakin menurun, untung akan jadi menaik dan diorang happy, diorang akan tawarkan lebih banyak barang. So kesannya apa jadi? Kita akan ada keluk penawaran yang baru. Yang asal S0, yang baru S1. Betul tak? So adik-adik, jom kita tengok kesannya apa. Katakanlah asalnya harga ayam adalah RM9. Kat sini dia punya harga apa? Harga keseimbangan yang sebelum ni RM9. And pada harga RM9 ni, kuantiti yang diminta dan juga kuantiti yang ditawarkan ialah 1,000 ekor ayam. And bila kos untuk mengeluarkan ayam tu menurun, apa jadi? Diorang akan meningkatkan penawaran ayam. Walaupun harganya sama. Harganya maintain RM9, tapi diorang nak tingkatkan juga penawaran ayam disebabkan kos menternak ayam tadi dah jadi lebih murah. So apa yang terjadi? Keluk penawaran awak bergerak ke kanan, and now you have a new penawaran. Katakanlah 1,500. So yang berubah apa kat sini? Yang berubah ialah penawaran. Permintaan berubah ke tak berubah? Permintaan sama je kat sini. Kita macam biasa makan ayam yang kita demand for 1,000 ayam setiap hari. Tiba-tiba penawaran meningkat menjadi 1,500. Penjual dia tambah 500 unit lagi. So apakah yang akan berlaku? Akan berlaku lebihan penawaran ayam. Betul tak? Okey, kita panggil apa kat sini? Lebihan penawaran ayam. Adik-adik, saya tahu yang Form 4 masih lagi belum belajar bab ni. Tapi yang Form 5 dah belajar, betul? Yang Form 5 dah belajar ni lama dah. Tapi kita still boleh fikir secara logik. Adik-adik Form 4. Saya nak adik-adik Form 4 jawab soalan ni. Bila berlaku lebihan penawaran ayam, maksudnya ayam kat pasaran tu berlambak. Lebih sebanyak 500. Kita demand for 1,000. Tapi supplier dia jual 1,500. Lebih 500. Dekat Giant, TMG, Lotus sebagainya, ayam lambak. Orang tak beli. So apa akan jadi? Harga ayam tu akan jadi lebih murah ke harga ayam akan jadi lebih mahal? Harga bayam pula. Harga ayam akan jadi lebih murah. Okay? So harga dia akan jatuh. Jatuh macam mana? Katakanlah RM9, dia turun jadi RM7. Seterusnya, jom kita gunakan akal yang diberikan Allah kepada kita. Sekiranya harga ayam tu turun, penternak ayam, diorang happy ke tak happy bila harga ayam turun? Bila harga ayam turun, dia tak happy. Penternak dia jual harga mahal. Bila harga ayam tu turun, ayam tak laku, harga ayam tu turun, diorang pun akan turunkan dia punya kuantiti yang ditawarkan. Betul tak? Asalnya dia tawarkan 1,500. Bila harga ayam jatuh jadi RM7, dia akan turun ke sini and dia cuma tawarkan 1,200 sahaja. Begitu. Manakala pengguna, kita semua pengguna isi rumah, bila harga ayam jatuh dari RM9 ke RM7, kita happy ke tak happy? Mak kita yang paling happy sekali. Betul tak? Sebab mak kita yang pergi beli ayam kat pasar. Selalu dia beli ayam 2 ekor je sekali beli untuk seminggu. Tapi hari tu sebab harga ayam murah,
Lagi murah daripada biasa, mak kita beli 4 ayam. Okay, so apa jadi? Asalnya kita minta 1,000. And bila harga ayam tu dah turun, kita tingkatkan lagi kita punya permintaan kepada 1,200. Dan akhirnya, kita akan ada harga keseimbangan yang baru. Okay, so tadi Cikgu Pali dah sentuh macam mana harga tu boleh berubah-ubah disebabkan perubahan kuantiti yang diminta dan juga perubahan dalam kuantiti yang ditawarkan. Ingat lagi tak, Form 4 kita belajar perubahan kuantiti diminta apabila berlaku titik pergerakan satu titik ke titik yang lain dalam keluk yang sama. Alright. Apa yang pula yang dimaksudkan dengan perubahan permintaan ataupun perubahan penawaran? Dia ada lebih daripada satu keluk. And kat sini kita bagi contoh perubahan penawaran. Okey, perubahan penawaran. Penawaran meningkat. So, keluk penawaran bergerak ke sebelah kanan. Alright, dan akhirnya menyebabkan harga barang tu jadi turun. Okey, so adik-adik, itulah dia yang Cikgu Pali nak share pasal isu yang kedua, iaitu 5 fokus utama Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan. And macam mana benda ni ada kaitan dengan hidup kita. Lepas ni jangan duk sibuk-sibuk pasal bini orang, laki orang, rampas bini orang lah sebarang. Jangan sibuk pasal orang jual apa pisang goreng biasa. Itu je lah duk tengoknya dekat TikTok kan. Ambil tahu sikit apa yang berlaku dekat ekonomi kita sebab awak takkan boleh lari daripada ekonomi ni. Okey, baik. So saya rasa itu saja sebarang isu yang kedua. Tak ada isu dah ni, nak habis masa dah ni. Tak ada isu dah, dah habis masa, tak sempat. Nak masuk isu yang ketiga, tak sempat dah. Okay, cuma kalau saya boleh tambah sikit lah pasal isu pasal apa ni, food bank Malaysia lah Sebarang sebut food bank boleh Okay. Boleh. Daging 80% diimport daripada luar negara. Kalau kita pandang apa isu dia sebenar? Isunya adalah generasi-generasi yang baru ataupun anak-anak muda yang baru tidak ramai yang ingin masuk ke dalam industri pertanian. Betul. Tidak dinafikan, termasuklah saya sekalipun. Saya lebih rela bekerja di office yang ada aircon, yang tidak perlu kena panas terik. Faham maksud saya? So maybe apa yang kita boleh buat adalah kena buang mentaliti asal buat pertanian je miskin. Asal buat pertanian je tak kaya. Ladies and gentlemen, the most richest man in Malaysia, Robert Kwok, dia adalah tycoon kepada gula. Gula datangnya daripada tebu, dek. So kenapa? Ini pandangan saya, Sepali, saya rasa Sepali pun boleh bersetuju. Kenapa kita perasan anak-anak muda sekarang ni tak nak masuk dalam industri pertanian? Sebab dah wujud satu mentaliti yang kerja pertanian ni kotor, tak membuatkan duit, tidak mendatangkan hasil. But you have to remember, pertanian, penternakan, pelombongan, ini adalah essential. Maybe ada pihak-pihak yang tak nak anak muda masuk campur dalam sektor pertanian sebab dah ada yang memonopoli. Apa masalah monopoli? Bila ada masalah monopoli, maka kita tidak ada kuasa untuk mengubah apa-apa. So, bila ada persaingan, saya bagi satu contoh macam ni lah. Okay, kita sekarang ni semua tuition dekat MC+, betul? Okay. Bagus tak kalau dalam Malaysia ni ada satu je pusat tuition, MC+? It will bring catastrophe. Dia tak bagus. Pasal nanti MC Plus akan rasa dia paling terror, menyebabkan dia tak menjaga kualiti, menyebabkan dia boleh naikkan harga sesuka hati. So, apa pesanan Sebarang? We need more tuition center. Sama juga macam sektor pertanian. Beras ke, dari segi penanaman sawah ke, kita perlukan lebih ramai anak-anak muda yang menceburi dalam sektor agriculture so that we can bring balance to the price. Dan kita tak bergantung harap sangat dekat barang import. Faham semua orang? Yeah. Tak apalah, Dik, tak dapat beli Ferrari kan. Janji kita dapat makan
ada lembu. Sebarang Tingin juga nak ada lembu sendiri. Jalan-jalan dekat kaki 5 KL. Bang bawa lembu hari ni. Pasal saya sekarang. Tengok. Orang bawa Porsche. Bang bawa lembu bang datang KL . Lah. Okay. Terbaik. Okay. Saya rasa itu sahaja. So, Sefali. Boleh tak bagi sedikit kata-kata terakhir kepada semua yang dah spend masa dengan kita 1.5 jam ni, Sefali? What do you guys think? Apa yang Sefali boleh share kan? Orang kan Badang, bila kita sebut belajar pasal ekonomi kan, kita selalu sebut macam mana manusia tu memenuhi kehendak. Macam mana manusia tu memenuhi kehendak. Tapi Badang, saya dah belajar ekonomi lama. Tapi saya tak adalah pandai ekonomi kan. Macam Badang cakap, kita bukan pakar ekonomi Badang. Tapi Betul. kita orang yang suka share pasal ekonomi. Yes. Apa yang saya nampak adalah, memang ekonomi ni belajar macam mana kita nak memenuhi kehendak, keperluan manusia. Tapi adik-adik, akhirnya saya nampak, kita takkan dapat selesaikan masalah tu. Sebab kehendak ni takkan dapat dipenuhi. Akhirnya bila kita belajar ekonomi, kita realise dunia ni bukan tempat untuk kita puaskan benda yang kita ada. And salah satu benda yang akan menyebabkan awak puas dan kepuasan tu abadi adalah dengan cara menolong orang lain. Kan? Tadi kita dah sebut ada top 20, ada middle 40, ada B40. Dari dulu sampai sekarang, kita still sebut masalah yang sama. Sara hidup dari dulu sampai sekarang, kita masih sebut benda yang sama. Nampak tak? Masalah yang tak akan selesai. Betul. Kenapa? Sebab semua manusia terlalu fokuskan kepada diri sendiri. Why not? Start pada sekarang, kita start fikirkan pasal orang lain juga. Bayangkan kalau semua orang fikirkan pasal orang lain, InsyaAllah masalah-masalah yang kita ada ni akan dapat diselesaikan. Okay, saya akhiri simple je apa yang Sefali cakap ni. Muhammad Gandhi pernah cakap satu. Dalam dunia ni, kalau kita agihkan semua sumber secara adil, semua orang akan dapat bahagian secukupnya. Tetapi betul, benda ini tidak akan berjaya cukup kerana wujud sifat ketamakan. So ladies and gentlemen, we want to say thank you so much kerana appreciate subjek ekonomi ini. Tak apa kalau awak tak ambil ekonomi pun, tapi saya doakan awak merasalah ekonomi nanti. If you don't learn it, you will feel it, you will face it when you enter 20+. Saya dan Sefali sedang berjuang. Okay? Kami adalah antara orang-orang yang bekerja yang mengalami rasa picitan ekonomi ini. Awak belum kena picit. Okay, so wish you guys all the best. Dapatkan kerja yang baik-baik supaya kita dapat beat ekonomi. But we try our best. We maybe not reach perfection, but the effort towards perfection tu wujud. Itu saja daripada Sebadang dan juga Sefali, daripada kami, daripada Ketua Panitia Ekonomi M11 mengucapkan selamat maju jaya. Okay, Fali, thank you so much. Thank you, Badang. Thank you semua orang. Thank you guys. Assalamualaikum. Salam.